Assalamualaikum, Kecemasan Polis 993. Apa boleh kami bantu? Jenayah berlaku di sana sini. Dunia sekarang berhadapan dengan cabaran dan hambatan yang hebat. Lebih lagi di era dunia tanpa sempadan ini. Selamat kembali Auda penonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, tidak disangka-sangka perbuatan manusia kadangkala ada yang bertopengkan syaitan. Ada yang berkelakuan berpura-pura baik tetapi memiliki hati yang busuk. Manusia seperti ini hendaklah Auda berhati-hati. Kes Jejak 993 kali ini membawa Auda penonton tentang kes jenayah seks di luar tawi atau liwat. Tertuduh memang memiliki kelicikan dan berkemahiran untuk meyakinkan kepada mangsa. Akan tetapi, selicik manapun tun jenayah itu akhirnya ketahuan dan membawa dirinya kepada hukuman yang sewajarnya. Kes jenayah seks liwat ini melibatkan 2 orang kanak-kanak yang menjadi mangsa. Apakah lagi perbuatan manusia yang mengheretnya ke meja pengadilan? Lelaki tadi nampaknya warak. Mengapa pula pasukan polis melakukan tangkapan kepada lelaki tersebut? Ingin tahu selanjutnya? Teruskan kami dalam rancangan Jejak 993 selepas ini. Dalam episod Jejak 993 minggu ini ialah mengenai seorang lelaki yang beristeri dan mempunyai anak mula berkenalan dengan 2 orang kanak-kanak lelaki. Hujan ni. Semananya barang. Dah lagi dah payung. Tunggu tadah, tadah. Raut wajah, keterampilan fizikal dan tingkah laku lelaki ini tidak memperlihatkan sebarang kesangsian terhadapnya. Keadaan sebegini menarik perhatian 2 orang kanak-kanak lelaki untuk mendekati dan merapatinya. Dari perkenalan itu, tertuduh selalu mengajak 2 orang kanak-kanak lelaki ini berjalan-jalan dan memperlawan mereka ke rumahnya untuk makan dan tidur di sana sehingga kanak-kanak ini percaya terhadapnya. Wah, masuk tak? Mata sudah kamu dengar tadi tu. Oh, Apa beli barang? benar. Oh, aku mau menyuruh lah. Hmm, Dia jauh rumah kamu ah? Dia sikit. Oh. Berapa orang ada? Dua. 2 orang saja. Ini berapa bulan?
Lelaki ini amat mengambil berat tentang kedua-dua budak lelaki ini, sekalipun lelaki ini sudah mempunyai isteri dan anak. Keluarga lelaki ini juga hidup dalam kesederhanaan sehingga suatu masa diketahui dan terbongkarlah keolahan lelaki ini. Lelaki tertuduh ini dapat memancing dua orang kanak-kanak ini sehingga menjadi kawan rapat. Bawa minum ni. Jadi pun sering dihiri Tuan. Minum juga. Malu. Dalam persahabatan mereka yang makin rapat, tertuduh memberitahu mangsa bahawa dia ada seorang yang mempunyai ilmu batin dan mempunyai kuasa gaib. Tahu sudah bapa mama kamu? Kamu kemana? Tahu sudah. Tahu sudah. Bukan mah. Kemarin mana mau? Dah kamu kemana? Oh, sibuk bekerja. Oh. Kerja apa kerja sekolah? Oh. Baik cerita. Siap sudah? Malai. Meda sini makan nak. Sudah. Teman lagi nasi ya? Banyak lagi di pihak tu tau. Malu ya habis nasi kami ni. Dalam rumah lelaki tersebut, kanak-kanak tersebut tidak lagi ada batasan segan dan silu. Mereka dianggap sebagai ahli keluarga. Hampir sikit. Mana? Tambah lagi ya kawan. Mana masa? Kecil lihat rumah ni macam lain. Macam ada bedangan bas lalu lihat. Tengah waktu main bola sampai maghrib ya tah. Kemarinnya ni. Kenapa pecah macam ni? Macam ni dari peluang berapa pandai lah. Tapi puasa sudah pacar ni ubat-ubat ini, anu pedangan-pedangan ni. Ini rasa sakit. Nah, cak. Ini pun berisi nak. Lain so. Anda baik tadi keluarkan ni. Anda payah. Kanak-kanak itu pun percaya kerana yang tertuduh itu kelihatan seperti orang yang pendiam, baik, dapat dipercaya dan warak. Nita, kalau maghrib atau balik ke rumah, jangan bermain di maghrib. Tadi dah tahu apa kan? Setahun ni ada damam. Nanda. Ada damam kan? Ya, itu bedangan tu. Ada bedangan mana? Cuma tu. Menurut laporan, kanak-kanak ini menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada lelaki tertuduh kerana melihat keadaannya seperti orang warak. Dan ditambah lagi, lelaki tertuduh ini berjanji untuk membantu mereka dari gangguan Pontianak. Payah ni, barang ni mesti keluarkan dari kamu ni. Dah payah ni kamu. Macam mana anak kampung sebelah tu, sampai kuning. Badannya. Dia dapat meyakinkan mangsa yang mereka ditemani oleh Pontianak dan telah memberitahu mereka cara yang paling berkesan bagi menghalau Pontianak dari badan mereka adalah dengan cara melewat mereka. Payah mengeluarkan ni. Ada pulang ni caranya. Tindakan lelaki tertuduh ini aneh kerana syarat atau kaedah terbaik untuk melepaskan mereka dari Pontianak tersebut haruslah melakukan seks lewat. Setuju. Setuju. Dia tahunya caranya tu. Caranya liwat ni tu. Liwat. Oleh kerana umur mereka yang begitu muda dan kerana percaya akan yang tertuduh, mereka telah diliwat beberapa kali oleh yang tertuduh. Dalam rumah tertuduh inilah diakuinya berlakunya beberapa kali tertuduh memberlakui seks lewat terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa.
Perlakuan sodomi atau liwat adalah merupakan kesalahan seksual di bawah Seksyen 377 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Pada tahun 2011, Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak telah menyiasat 2 kes liwat atau sodomi. Ini adalah meningkat berbanding dari tahun-tahun sebelumnya. Mangsa-mangsa bagi kes liwat atau sodomi yang disiasat oleh unit ini terdiri dari golongan kanak-kanak, di mana yang termuda sekali adalah berusia 4 tahun. Mengikut Kanun Hukuman Jenayah, terjemahan kepada kesalahan di bawah Seksyen 377 iaitu kesalahan luar tabii adalah barang siapa yang melakukan hubungan seks dengan mana-mana orang, lelaki, wanita atau binatang di luar tabii adalah dikatakan melakukan kesalahan di bawah seksyen ini. Jika didapati bersalah, seseorang tersebut boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dan boleh dikenakan denda. Di dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak telah melihat berbagai-bagai kesalahan seksual yang dilakukan yang tidak dapat dilihat melalui kesalahan yang diaturkan di dalam Kanun Hukuman Jenayah. Oleh kerana itu, Kerajaan Negara Brunei Darussalam melalui Pejabat Guam Negara telah membuat beberapa pindaan untuk kesalahan seksual di dalam Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Di mana pindaan baru ini lebih menekankan kepada perlindungan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan juga perlakuan-perlakuan seksual melalui internet dan juga pornografi kanak-kanak. Dengan adanya pindaan baru untuk Kanun Hukuman Jenayah bagi kesalahan seksual, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menekankan kepada masyarakat di mana memiliki, membuat, mengedar dan menunjukkan mana-mana pornografi yang melibatkan kanak-kanak di bawah 18 tahun atau mana-mana orang yang menyerupai orang 18 tahun adalah menjadi satu kesalahan. Pindaan baru ini juga menekankan perlindungan bagi kanak-kanak yang di bawah umur iaitu 18 tahun ke bawah, di mana jika seseorang itu melakukan hubungan seks dan ditunjukkan kepada kanak-kanak, ianya adalah juga menjadi satu kesalahan. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 377H Kanun Hukuman Jenayah, di mana jika seseorang itu mengendap orang mandi ataupun orang di dalam jamban dan sebagainya, seseorang itu boleh didapati bersalah dan dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun penjara dan juga boleh dikenakan denda. Pihak kami ingin mengingatkan kepada Auda supaya memata-matai anak-anak Auda demi mengelakkan menjadi mangsa jenayah yang tidak bermoral ini. Dai, tidak kamu bagi sadam lagi. Kayut apa dah yang kadi kalau masuk rumah dengan anak tu bagi sadam, jangan terus masuk. Bukan balai, dek. Lamah ni, damam kau kah? Enggak, Mak. Minta duduk dulu sini lah. Ya, Mak. Mau behat. Sebentar rasa, Mak. Mudah tumpang tidur. Bah, kata berehat tak? Bang. Bukan, Bah. Saya dia. Lain usulnya. Oh, abang kamu lihat tadi dari sini masuk pintu tu macam lain usulnya lama, macam nunggu. Baik pang tadi anu ni macam mana? Tadi usahakan macam mana? Bawa ke hospital ke apa? Cek dulu. Mana tu ada apa-apa sakit kah? Oh, benar Zua. Bah, aku naik dulu lah. Mbak, macam apa? Ya kan tak? Okey kok? Hah? Okey kok Kak Indah?
Dalam menangani masalah seperti ini, orang tua memegang peranan penting dalam membantu anak mereka yang dibelenggu dengan masalah. Dengan mendengar dahulu, janganlah terus bersikap kasar. Biarlah dihadapi dengan tenang walaupun hal ini mengaibkan keluarga. Sokongan moral dan sama-sama mencari penyelesaian atas masalah ini adalah sebagai tanda kasih sayang dan memberi perangsang kepada anak-anak agar jika menghadapi sebarang masalah di masa depan, mereka akan berani tampil untuk berbincang dengan orang tua sebelum masalah itu semakin parah. Kes ini telah dilaporkan kepada pihak polis oleh ibu bapa mangsa setelah mereka melihat perubahan yang ketara dari segi tingkah laku anak-anak mereka. Siapa kerja kan ni Anu pa pakcik. Di malam kami selalu pemalam. Tak kamu mudah percaya. Cuma ni baik tas dilaporkan ke polis ni, laporan ni. Mana kayaknya? Tak boleh jadi ni. Assalamualaikum, Kecemasan Polis 993. Apa boleh kami bantu? Assalamualaikum 993 ni. Ini kami akan buat laporan. Apabila diketahui segala yang berlaku kepada anak-anak mereka, bapa mangsa pun segera menghubungi talian Kecemasan Polis 993. Kes ini disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak di mana kedua orang mangsa dibawa ke hospital untuk pemeriksaan tubuh badan. Dari pemeriksaan pakar urologi, telah mendapati adanya bukti mangsa telah diliwat. Dan pegangan agama yang kuat juga harus ditekankan dalam jiwa anak-anak agar mereka tidak mudah terpeksong dengan aktiviti yang tidak bermoral ini. Dalam menangani perkara ini, semua pihak perlu berganding bahu dalam merealisasikan negara kita ini sebagai sebuah negara zikir yang bebas daripada segala kegiatan yang tidak bermoral. Pihak-pihak yang berkuasa, orang ramai, ibu bapa, keluarga, guru dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan masing-masing untuk membentras gejala ini. Perbicaraan telah dibuat di Mahkamah Tinggi secara tertutup di mana mangsa telah dapat memberikan keterangan di bilik yang berasingan menggunakan video link. Ini bertujuan untuk melindungi mangsa dari kesan trauma yang boleh terjadi jika keterangan diberikan di depan tertuduh. Kes perlakuan seks liwat ini berjaya diselesaikan oleh pihak polis dan dijadikan sandaran pengajaran supaya orang ramai berhati-hati mengenai kes jenayah ini. Pada setiap tahun, secara puratanya ada satu kes liwat yang akan dilaporkan dan juga disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak. Di mana unit ini begitu menekankan betapa pentingnya penyelesaian yang cekap dan cepat bagi kes ini. Dengan adanya pegawai-pegawai yang berpengetahuan, berkaliber dan juga berpengalaman di Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, kes-kes liwat berjaya diselesaikan dengan cekapnya dan jayanya. Di mana kesemua kes-kes liwat yang disiasat oleh unit ini berjaya dihadapkan ke mahkamah dan si pelaku berjaya didakwa dan dihukum. Si pelaku enggan mengaku pernah melakukan perbuatan terkutuk, tetapi pihak mahkamah mendapati melalui pakar kanak-kanak dan urologi Hospital Ripas yang telah membuat pemeriksaan tubuh badan terhadap dua mangsa dan atas kerjasama forensik, Jabatan Perkhidmatan Saintifik dan juga bukti teknologi maklumat membuktikan si pelaku didapati bersalah dalam melakukan perbuatan di luar tabi'i.
tertuduh telah didapati bersalah atas 9 pertuduhan dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan 3 kali sebatan. Mahkamah menyarankan agar kes ini boleh dijadikan iktibar serta pengajaran kepada orang ramai dan juga dijadikan sebagai penghalang kepada orang lain yang melakukan kesalahan yang sama. Ya Auda, kes ini telah pun selesai. InsyaAllah, pada minggu hadapan kita akan bawa lagi kes yang menarik juga untuk tontonan bersama dalam rancangan Jejak 993. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.